Assalamualaikum, saya Muhammad Mafi. Hari ini saya wakil kepada Grup 3 akan membentangkan berkenaan Ergonomics at Workplace DU W10022, iaitu kod mata pelajaran OSHA. Jadi kita pergi ke slide seterusnya. Di sini ada group members, iaitu ada Muhammad Uzair Firaz, Muhammad Fakrul Haikal, Muhammad Dini Rushdi, Mitrash dan saya Muhammad Mafi. Okay, next slide. Apakah itu ergonomik? Ergonomik merupakan sains yang menyesuaikan tugas dan persekitaran kerja terhadap pekerja. Dari mana asalnya perkataan ergonomik? Ergonomik berasal daripada ergo, iaitu kerja, dan nomos, iaitu peraturan. Seterusnya, komponen ergonomik. Komponen ergonomik yang pertama ialah struktur tempat kerja. Yang kedua, teknologi peralatan. Yang ketiga, reka bentuk alat. Dan yang keempat, tata cara amalan prosedur bersesuaian dengan anatomi manusia. Seterusnya, kita lihat kenal pasti masalah ergonomik melalui pelbagai penilaian. Yang pertama, kita perlu lakukan pemerhatian yang teliti. Yang kedua, bukan sekadar penilaian standard. Yang ketiga, menemu bual setiap pekerja bagi mengetahui masalah spesifik. Dan yang terakhir sekali, membincangkan dan menerima cadangan solusi. Seterusnya, kita lihat pengendalian manual. Jadi, definisi bagi pengendalian manual ialah sebarang aktiviti mengangkat, menurun, menolak, menarik, membawa, menggerakkan, mengalih, memegang atau menahan sebarang beban dengan cara manual. Risiko bagi pengendalian manual ialah ergonomic fatigue yang paling tinggi. Seterusnya, kita lanjutkan jenis kemalangan yang boleh berlaku semasa pengendalian manual. Yang pertama, terlepas beban yang dipegang, dihempap beban yang diletakkan. Yang kedua, terjatuh dengan beban dikendalikan. Yang ketiga, tersentuh permukaan yang tajam. Yang keempat, tercedera ataupun insiden dengan melibatkan peralatan mesin. Jenis kecederaan manual. Yang pertama, anggota luar, iaitu luka, calar dan terkoyak. Yang kedua, anggota dalaman, iaitu ligament ataupun otot koyak. Yang kedua, kerosakan lutut, buku lali dan bahu. Yang ketiga, slip disc hernia. Okey, untuk slide seterusnya kita dapat lihat OMSD ataupun Occupational Muscular Skeletal Disorders. Yang pertama ialah ketidakselesaan ataupun tidak selesa. Yang kedua, akan mudah sakit. Yang ketiga, kekebasan. Dan yang keempat, lesu. Di sini ada teknik pengendalian untuk mengangkat beban. Ada dua rajah, iaitu rajah dia menunjukkan cara yang betul dan yang kedua menunjukkan cara yang salah. Bagi cara yang betul untuk mengangkat ataupun mengendalikan beban, iaitu dengan badan belah belakang lurus dan juga kaki dibengkokkan. Manakala bagi kaedah yang salah pula, iaitu kaki lurus dan juga membengkokkan badan, ialah cara yang salah. Seterusnya, kita lihat faktor yang perlu diambil kira. Yang pertama, keadaan permukaan lantai. Yang kedua, ruang di bahagian kepala ataupun kaki. Yang ketiga, suhu persekitaran ataupun pencahayaan. Yang keempat, peralatan mengangkat. Dan yang kelima, pakaian pekerja. Baik, seterusnya kita lihat strategi keselamatan sebelum, semasa dan selepas. Bagi sebelum ialah yang pertama, kaji sama ada berat boleh diagihkan. Yang kedua, ubah suai bentuk beban yang besar bagi mudah memegang. Yang ketiga, susun atur tempat kerja. Yang keempat, cari alternatif terbaik untuk mengendalikan beban. Dan yang kelima, beri latihan bagi pekerja yang terlibat.
Seterusnya kita lihat semasa atau selepas. Yang pertama, gunakan kaedah yang sesuai. Yang kedua, guna teknik yang betul. Yang ketiga, patuhi plan pekerjaan. Yang keempat, ulang semak dan waspada. Yang kelima, pastikan selesai mengikut peringkat. Dan yang terakhir sekali, pantau teknik dan prosedur yang dipraktikkan. Seterusnya, kita masuk kepada kesimpulan. Bagi kesimpulan yang pertama ialah pengendalian manual boleh menyebabkan kecederaan anggota luaran atau dalaman kepada orang yang mengendali. Bagi yang kedua pula, rancangan pengendali perlu mengambil kira beberapa faktor yang munasabah sebelum mengendalikannya. Bagi yang ketiga, mempraktikkan langkah-langkah keselamatan sebelum dan selepas pengendalian. Bagi yang keempat, menerapkan aspek keselamatan dalam diri dalam setiap perkara. Yang kelima, menjauhkan dari pelbagai insiden yang dapat membahayakan diri sendiri. Okey, jadi kita telah tiba ke slide yang terakhir. Saya rasa itu sahaja pembentangan yang akan saya buat. Wakil daripada grup 3, sekian. Terima kasih.